Ada. Tak, aku pula tahu. Aku terkena-kena kerja. Wih, aku barai. Ada lah. Tunggu 2 minit. Ya, soal. Tak ada. Kan kau cakap macam rap ni yang habis dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Nama saya Nur Amira Azika daripada Tram Travel Tanjung Madi. Okay, hari ni saya akan berkongsi mengenai tentang amalan bersedekah. Okay, maksud bersedekah ialah dia sedekah ataupun sedekah dan adalah daripada perkataan daripada bahasa Arab yang bermaksud benar. Kalau daripada makna dari segi syarak, sedekah pula adalah pemberian sesuatu kepada orang yang memerlukan dengan tujuan mahu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi apabila merujuk keimanan maupun keyakinan janji kepada Allah SWT, sudah tentu di sana perlu kepada pembuktian iaitu menginfakkan harta di jalan Allah. Baik pemberian itu ditujukan kepada fakir miskin, kerabat keluarga maupun untuk kepentingan jihad fi sabilillah. Okey, seterusnya ialah sedekah ni ada disebutkan di dalam dalil-dalil dalam Quran dan mempunyai 3 dalil. Makna sedekah memang seiring menunjukkan makna memberikan harta untuk hal tertentu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang terdapat dalam banyak ayat-ayat dalam Al-Quran. Di antaranya ialah dia ada 3 dalil dalam Al-Quran. Yang pertama ialah surah Al-Baqarah ayat 264 yang membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, jangan rosakkan pahala amal sedekah kamu dengan perkataan membangkit-bangkit dan kelakuan yang menyakiti. Seperti rosakkannya pahala amal sedekah orang yang membelajarkan hartanya kerana hendak menunjuk kepada manusia ataupun riak, dan dia pula tidak beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat. Maka bandingan orang itu ialah seperti batu licin yang ada di tanah atasnya. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat lalu ditinggalkannya bersih licin dan tidak bertanah lagi. Dan demikianlah juga halnya orang-orang yang kafir dari itu. Mereka tidak akan mendapat sesuatu pahala dari apa yang mereka usahakan, dan ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Ayat yang kedua ialah daripada surah An-Nisa ayat 114. Dia bermaksud tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisikan mereka
kecuali bisikan-bisikan orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat kebaikan atau menamaikan di antara manusia, dan sesiapa yang berbuat demikian dengan maksud mencari keredaan Allah SWT, tentulah kami akan memberi kepadanya pahala yang amat besar. Okey, ayat yang ketiga ialah daripada surah At-Taubah ayat 60. Okey, dia membawa maksud sesungguhnya sedekah-sedekah zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang miskin dan amil-amil yang mengurusnya, dan orang-orang mu'alaf yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang, dan untuk dibelanjakan pada jalan Allah, dan orang-orang yang musafir yang keputusan dalam perjalanan. Ketetapan hukum yang demikian itu ialah sebagai satu ketetapan yang datangnya dari Allah, dan ingatlah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Okey, seterusnya ialah sedekah juga ada terdapat di dalam hadis, iaitu hadis riwayat Bukhari. Okey. Rasulullah bersabda yang bermaksud setiap sendi manusia perlu bersedekah. Setiap hari matahari terbit ada orang mengadili dua orang adalah juga sedekah. Membantu orang dengan mengangkat barang ke atas binatang tugangan adalah dikira sebagai sedekah, dan satu kalimah yang baik adalah sedekah juga. Setiap langkah untuk mengerjakan solat adalah sedekah, dan membuang sesuatu yang terdapat di jalanan adalah suatu sedekah juga. Okey, yang seterusnya ialah sedekah tidak mengurangkan harta. Okay, daripada Abu Hurairah berkata bahawa Rasulullah bersabda yang bermaksud sedekah tidak mengurangkan harta. Allah tidak akan melebihkan seseorang hamba dengan kemaafannya, melainkan kemuliaan, dan tidak merendahkan diri seseorang melainkan Allah mengangkatnya. Hadis ni daripada riwayat Muslim, Ad-Darimi dan Ahmad. Okey, cara sedekah tidak sia-sia. Okay, yang ni adalah cara sedekah supaya benda yang kita nak sedekah tu kan tidak menjadi bazir ataupun tidak sia-sia. Okey, cara dia ialah sedekahlah dengan barang yang disenangi penerima. Allah melarang bersedekah dengan benda yang tidak baik kerana bersedekah adalah ibadat dan tanda mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua ialah sesuatu yang disedekahkan ialah yang halal, bukan yang haram atau subhat. Yang ketiga, sunat bagi pemberi sedekah atau penderma bersedekah dan menderma daripada benda yang disukai dan disayangi. Lepas tu tidak dikira sama sedikit atau banyak. Yang keempat, bersedekahlah dengan disedai keikhlasan, bukan mengungkit, merungut, membindas dan menyakiti hati orang yang menerima sedekah kerana perbuatan ini haram dan merosakkan amalan bersedekah. Yang terakhir ialah bersedekah yang diberikan secara sembunyi. Dia lagi afdal, ibarat tangan kanan yang memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Habis dah. Habis. Pas 10 minit. Tahu aku memang sangat kejap.
Okey, yang seterusnya ialah saya nak beritahu tentang konsep sedekah jariah menjana kesatuan ummah. Okey, dengan memahami konsep ini, mudah-mudahan ia akan bawa sinar kefahaman yang mendalam serta memberi satu dorongan kepada kita untuk terus menyumbang dalam menjana kemajuan ummah. Okey, takrif sedekah jariah. Takrif ni sedekah pada bahasa ia dengan maksud kebenaran atau pemberian ikhlas dari hati yang bersih. Manakala pada istilah ulama menyebut sebagai pemberian semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencari keredaannya. Ini selara dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, kalau kamu zahirkan sedekah itu secara terang, maka yang demikian adalah baik kerana menjadi contoh yang baik. Dan kalau kamu pula sembunyikan sedekah-sedekah itu serta kamu beri kepada orang-orang fakir miskin, maka itu adalah baik bagi kamu dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian dari kesalahan-kesalahan kamu. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui secara mendalam akan apa yang kamu lakukan. Daripada surah Al-Baqarah ayat 271. Okay, Syekh Al-Maragi berkata, jika kamu mengeluarkan derma secara terbuka, maka cara seperti itu adalah kebaikan dari kepada teladan yang baik kepada orang lain sehingga ada antara mereka yang menirunya. Di samping itu, zakat menjadi salah satu sendi ajaran Islam yang dia kata, jika dia lakukan dengan sembunyi maka orang yang enggan melakukannya akan terasa bimbang untuk melakukannya. Tapi jika kamu memberi kepada orang fakir secara diam-diam, maka itulah yang terbaik kerana ia dapat menjauhkan diri dari sifat riak. Bahkan sejajar dengan keterangan dalam hadis-hadis dan contoh perbuatan-perbuatan sahabat. Okey, secara umumnya sedekah ini dia menghukumi sama ada sunat ataupun fardu. Jika ia fardu, ia dikenali sebagai zakat. Okey, berkenaan dengan sedekah jariah pula, ia boleh masuk mengalir kerana sedekah tersebut bersifat kekal dan manfaatnya boleh digunakan walaupun penyumbangnya sudah meninggal dunia. Okey, dalam Kamus Al-Fiqih, sedekah jariah juga dikenali sebagai wakaf berdasarkan beberapa hadis Nabi SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan kepada Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud, apabila mati seorang manusia, terputuslah daripadanya amalannya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah atau ilmu yang dimanfaatkan dengannya atau anak yang soleh yang mendoakannya. Riwayat Muslim. Imam Nawawi dalam menjelaskan hadis ini menyebut ulama berkata makna hadis ini adalah bahawa amalan si mati akan terputus dengan sebab kematiannya dah terputus juga puan-puan pahala baginya kecuali dengan 3 amalan ini kerana ia menjadi penyebabnya. Anak yang soleh yang usahanya manakala ilmu yang tinggalkannya adalah dengan sebab pengejaran atau karangan. Begitu juga dengan sedekah jariah iaitu wakaf. Okey, seterusnya ialah Al-Khatib Al-Syabini berkata, ulama telah mentafsirkan perkataan sedekah jariah dalam hadis yang tersebut di atas itu dengan bermaksud wakaf. Seperti mana kata Imam Al-Rafi'i, hal ini kerana pahala sedekah jariah terus mengalir kepada orang yang melakukannya. Sedangkan sedekah yang lain, pahalanya tidak berterusan mengalir sebagaimana sedekah amal jariah atau wakaf. Okey, oleh itu dapat difahami bahawa sedekah jariah adalah sedekah yang dilakukan di mana pahalanya berterusan mengalir walaupun seseorang itu telah meninggal dunia seperti amalan wakaf. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.